Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Ustazah harap semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu. Apa khabar murid-murid? Semuanya sihat? Alhamdulillah. Boleh cakap kuat sikit dekat dalam mikrofon tu Okey, sihat semuanya? Alhamdulillah. Baik, Ustazah minta seorang pelajar untuk bacakan doa. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustazah minta seorang murid untuk bacakan doa. Okey, Aizat. Aizat ada dalam kelas kan? Okey, Ustazah minta Aizat bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa insa'alaina min ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, murid-murid yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi hari ini kita akan belajar satu tajuk di dalam buku teks kita. Hari ini kita nak belajar tajuk, iaitu apa tajuk pelajaran kita hari ini? Ialah setiap orang ialah pemimpin. Jadi pelajar bolehlah rujuk pada buku teks muka surat 56. Pelajaran yang ke-7 hari ini kita nak belajar pelajaran yang ke-7 pada muka surat 56. Jadi Ustazah harap murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 56, pelajaran yang ke-7. Okey, dah buka tak? Okey, ada buka tak? Pelajaran yang ke-7 Okey, baik. Kita mulakan dahulu. Okey, kalau kita lihat pelajaran yang ke-7 ni, apa standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran yang kita akan perolehi pada hari ini. Okey, murid-murid, pada hari ini kita akan memastikan murid-murid di rumah akan dapat mencapai standard pembelajaran pada kod 2.10.1 iaitu membaca hadis dengan betul. Yang kedua, 2.10.2 menyatakan terjemahan hadis. Yang ketiga, 2.10.3 menerangkan tanggungjawab golongan berikut iaitu pemimpin, suami, isteri, pekerja dan anak. Dan yang keempat, 2.10.4 merumuskan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dalam kehidupan. Okey, baiklah. Okey, yang pertama sekali, pada hari ini Ustazah akan membaca hadis. Baik, untuk membaca hadis ni pelajar, bacaan hadis ni adalah salah satu daripada ujian yang akan masuk dalam tajuk pelajaran ataupun dalam kertas soalan kertas 2 kertas 2 dalam ujian UTQH. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid di rumah pertama sekali dengarkan dahulu bacaan Ustazah. Okey, dengarkan dahulu bacaan Ustazah. Okey, Ustazah nak tengok ada yang masuk. Ahlan wa sahlan yang pelajar yang baru masuk hari ni. Okey, jadi murid-murid boleh dengarkan dulu bacaan Ustazah dan murid-murid bolehlah ikut di rumah. Kemudian nanti Ustazah akan minta murid-murid untuk membaca dan Ustazah akan dengar bacaan daripada murid-murid. Okey, baiklah. Ustazah akan bacakan dahulu dan murid-murid di rumah dengar dengan betul bacaan hadis ini sebab nanti masa ujian kertas 2 kamu akan dikehendaki membaca hadis dengan betul mengikut baris-baris yang diberikan. Okey, jadi Ustazah akan bacakan dulu dan murid-murid sila dengarkan bacaan hadis yang Ustazah bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidahi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qal wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Baiklah murid-murid. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid dapat dengar bacaan hadis yang Ustazah bacakan tadi. Dan Ustazah minta seorang murid dalam kelas kita pada tengah hari ini, iaitu Ustazah minta Muhammad Halim. Muhammad Halim ada dalam kelas? Ya ke? Okey, Muhammad Halim cuba bacakan. An Abdillah ibn Umar yaqulu Radhiyallahu anhu. Tertinggal tu. Semula. Ana Abdillah ibn Umar radhiyallahu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Il imamu ra'in Wal mar'atu. Ayah? Wal mar'atu. Ani Wal mar'atu ra'iyatun. Tu. Semula. Okey, semula baca. Kullukum ra'in. Semula. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Okey, tahniah Muhammad Halim sebab boleh membaca hadis ini dengan bacaan yang baik Okey, teruskan bacaan ini di rumah supaya nanti bila ujian UTQH kamu akan baca dengan lebih lancar lagi. Okey, Ustazah minta seorang lagi murid untuk membacakan hadis kita pada hari ini. Jadi Ustazah minta seorang lagi murid untuk baca. Siapa yang bersama-sama dengan Ustazah lagi? Okey, Ustazah minta siapa tu? Muhammad Nazif. Muhammad Nazif ada? Ada Ustazah. Okey, cuba Muhammad Nazif baca. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati.
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري. Okey, tahniah Muhammad Nazif. Okey, jadi Muhammad Nazif pun dapat membaca hadis ini dengan baik dan Ustazah harap Nazif dapat bacanya di rumah dalam keadaan yang lebih lancar lagi. Okey, Ustazah minta seorang murid perempuan untuk membacakan. Ustazah minta seorang murid perempuan untuk membaca hadis kita pada petang ni. Okey, Aina Nazihah. Okey, Aina. Okey, Aina cuba baca, Aina. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته رواه البخاري. Okey, terima kasih Aina atas bacaan hadis sebentar tadi. Okey, Aina juga dapat baca dengan baik dan boleh lancarkan lagi bacaan tersebut bila berada di rumah. Okey, jadi terima kasih kepada murid-murid yang dapat membacakan hadis ini dengan betul dan juga baik. Jadi Ustazah harap murid-murid lain juga yang berada di rumah bolehlah membaca hadis ini dengan baik dan juga lancar. Okey, kita masuk yang seterusnya murid-murid. Okey, hari ini kita nak lihat apakah maksud-maksud kalimah-kalimah yang ada dalam hadis yang kita bacakan tadi. Maksud setiap kalimah ataupun petikan-petikan hadis yang kita bacakan tadi. Okey, kalau pelajar lihat dalam di paparan yang Ustazah berikan tu, dekat slide tu Ustazah ada tunjukkan makna-makna setiap perkataan-perkataan hadis yang kita bacakan tadi. Jadi Ustazah akan baca dan baca sekali dengan maksudnya. Jadi murid-murid di rumah bolehlah dengar dengan betul. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Kullukum ra'in. Maksudnya ialah setiap kamu ialah pemimpin. Okey, yang kedua, kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Yang ketiga, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, kat situ ada perkataan pemimpin. Kat mana maksud pemimpin tu? Apa perkataan yang disebut sebagai pemimpin? Siapa boleh jawab? Perkataan pemimpin apa dia? Ya, ra'in, pandai. Ra'in tu maksudnya pemimpin. Jadi pelajar kena tengoklah maksud-maksud perkataan tu supaya kita boleh tahulah maksud-maksud perkataan tu dengan baik. Kalau tak banyak pun sedikit daripada perkataan-perkataan bahasa Arab tu kita tahu maksudnya ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya.
Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidahi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okay, kita tengok yang terakhir. Qala wa hasibtu an qad qala, dia berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda, warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai membaca hadis beserta dengan maksudnya. Okey, dan kita lihat yang seterusnya. Apakah tajuk ataupun perkara-perkara yang kita nak belajar dalam hadis ini, ya? Okey, kita tengok yang seterusnya, tanggungjawab setiap individu. Okey, cuba kita lihat. Okey, pelajar nampak tak gambar ni? Nampak tak? Gambar yang ada ni? Alhamdulillah. Okey, cuba Aizat baca. Aizat, nombor 1 apa? Pemimpin. Yang kedua? Suami. Yang ketiga? Isteri. Yang keempat? Pekerja. Yang kelima? Anak. Jadi ada berapa tanggungjawab setiap individu? Ada 5. berapa? 5. Okey, bagus. Ada 5, ya. Tanggungjawab setiap individu tu ada 5. Okey, jadi hari ni kita nak cuba belajar satu persatu apakah tanggungjawab setiap individu tu. Okey, jadi Ustazah bagi tahu tajuk ataupun isi kandungan yang ada ni sebagai satu informasi supaya nanti apabila soalan yang dinyatakan ataupun keluar dalam soalan, pelajar dapat menjawabnya dengan baik kerana maklumat itu ada di dalam kepala. Maklumat tu ada dalam diri pelajar masing-masing. Jadi dalam tajuk pelajaran kita hari ini, tanggungjawab setiap individu tu ada 5. Okey, kita ulang balik. Yang pertama apa dia? Pemimpin. Yang kedua, suami. Yang ketiga, isteri. Yang keempat, pekerja. Dan yang kelima ialah anak. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya murid-murid. Kita masuk yang pertama, tanggungjawab pemimpin. Okey, Ustazah minta seorang pelajar tolong bacakan. Okey, seorang pelajar tolong bacakan. Okey, bagus. Okey, semula Aizat, semula. Okey, tanggungjawab pemimpin. Yang pertama apa dia? Berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Bagus. Yang kedua? Menegakkan syariat Islam. Yang ketiga? Menyusun sistem pentadbiran yang cepat dan amanah. Yang keempat? Menyediakan infrastruktur yang lengkap. Dan yang kelima? Bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Okey, cuba kita tengok satu persatu. Okey, apa kita nak tengok dalam tajuk ni? Tanggungjawab pemimpin. Kalau kita tengok tanggungjawab pemimpin ada 5. Okey, kita kena pastikan, murid-murid, kita perlu pastikan kita mengetahui apa poin dia, kata kuncinya. Apa poin yang penting dalam tajuk tanggungjawab pemimpin ni? Apa isi ataupun perkara-perkara yang penting yang ada dalam tajuk tanggungjawab pemimpin ni? Okey, kalau nombor 1 tu, apa kata kuncinya? Adil. Ya, nombor 1 tu kata kuncinya adalah adil. Jadi murid-murid bolehlah buatkan dia punya peterminda, ataupun satu nota yang mudah dan ringkas. Jadi keluarkan. Jadi yang pertama tu kata kuncinya ialah adil, kan? Adil tu maknanya apa? Sebagai seorang pemimpin mestilah bertanggungjawab, bersifat adil. Apa makna adil?
Ada yang boleh jawab? Adil tu maknanya apa? Tidak pilih kasih. Tidak bilik kasih, sama rata, berlaku adil lah. Maknanya tidak ada, tak adalah pemimpin tu, dia tengok orang tu cantik, dia tengok orang tu kaya, maka dibagi ataupun dia sayang dengan rakyat yang macam tu. Tak boleh macam tu. Jadi maknanya pemimpin mesti berlaku adil. Dan juga menghapuskan kezaliman. Jadi pelajar, kata kunci yang pertama adil itu pelajar dah boleh pegang. Jadi bila ditanya dalam soalan, apakah tanggungjawab pemimpin? Mestilah berlaku adil. Okey, yang kedua, apa kata kunci yang kedua? Menegakkan syariat. Ya, kata kunci yang kedua, tegakkan syariat. Apa itu syariat? Syariat tu apa? Apa dia? Ajaran. Okey, selain daripada ajaran, peraturan. Tegakkan ajaran Islam, tegakkan peraturan Islam. Kan? Kalau ada perkara-perkara yang bertentangan berlaku dalam negara kita, maka pemimpin bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran yang ada supaya syariat Islam dapat ditegakkan. Jadi kata kunci yang kedua apa dia? Apa dia tadi, Nazmi? Siapa tadi yang jawab? Nazmi kan? Menegakkan syariat. Tegakkan syariat. Okey. Baik, yang ketiga. Yang ketiga apa kata kunci yang ketiga? Menyusun sistem pentadbiran. Kena ada pentadbiran tu. Menyusun sistem pentadbiran. Dalam negara kita ada banyak jabatan-jabatan kan. Ada jabatan pendidikan, ada jabatan agama, ada jabatan apa lagi? Jabatan kerja raya kan, ada macam-macam jabatan. Jadi murid-murid, pemimpin kita telah menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Jadi tanggungjawab pemimpin mestilah menyusun sistem pentadbiran. Macam di sekolah, di sekolah kan kita ada sistem pentadbiran kan? Ada jabatan, ada bahagian-bahagian yang tertentu, ada yang menguruskan hal ehwal murid, ada yang menguruskan hal ehwal kokurikulum, ada yang menguruskan kurikulum murid-murid kan. Jadi maknanya jabatan-jabatan ini bertanggungjawab untuk memastikan sistem pentadbiran di sekolah berada dalam keadaan yang cekap dan amanah. Okay, jadi yang ketiga kata kuncinya ialah sistem pentadbiran. Okay, bagus. Okay, yang keempat apa dia? Menyediakan infrastruktur. Apa infrastruktur tu? Pembinaan. Betul-betul lah. Pembinaan. Infrastruktur apa? Membina. Apa dia? Membina. Membina bangunan. Kalau tengok dekat gambar tu bangunan kan. Tapi infrastruktur tu lebih kepada apa? Menyediakan apa? Perkhidmatan atau kemudahan-kemudahan yang lengkap. Apa contoh kemudahan yang ada yang disediakan oleh pemimpin negara kita? Rumah lagi? Tempat kerja, pejabat, lagi sekolah. Bagus, lagi? Bank, hospital kan. Itu adalah infrastruktur yang disediakan sebagai memberikan kemudahan kepada rakyat untuk hidup dengan lebih selesa kan. Kalau kita sakit, kita ada hospital untuk kita pergi. Kalau kita nak pergi sekolah, nak belajar, kita ada sekolah yang disediakan. Kalau kita nak bermain ataupun kita nak beriadah, kita ada tempat-tempat menarik, tempat-tempat rekreasi yang boleh digunakan untuk kita beriadah. Itulah dia maksud infrastruktur. Contoh kalau kita pergi RNR kan, kita pergi jalan di Lebuh Raya, kita disediakan dengan RNR kan. Di sana ada tandas, kelengkapan-kelengkapan yang memberikan kemudahan dan keselesaan kepada rakyat. Begitu juga disediakan surau, masjid untuk kita menunaikan solat walau di mana sahaja kita berada. Okey, murid-murid boleh faham Okey, yang kelima. Apa yang kelima? Kata kunci yang kelima apa?
bersikap toleransi. Ya, toleransi. Yang kelima ialah toleransi. Toleransi ni apa Apa maksud toleransi? Baik hati, rendah diri. Macam tu. Baik hati, rendah diri. Okey, lagi? Selain tu, toleransi ni lebih kepada Bersikap sopan. sopan. Okey, lagi. Ada tak lagi yang lebih dekat dengan perkataan toleransi? Bersikap baik. Hormati. Hormat menghormati, bersikap baik. Dia lebih kepada, okey, baguslah jawapan murid-murid ni. Banyak dah jawapan. Tapi dia lebih kepada bertolak ansur. Toleransi ni dia lebih kepada sikap tolak ansur terhadap orang bawahan. Maknanya pemimpin hendaklah bertolak ansur dengan orang-orang yang berada di bawah. Macam kalau ada rakyat yang berikan pandangan atau pendapat, maka pemimpin mestilah mendengar sebagaimana mendengar keluhan ataupun pandangan daripada orang bawahan. Itu maknanya tolak ansur atau toleransi. Tak bolehlah kita gunakan kuasa kita yang ada untuk kita gunakan kuasa kita. Tak boleh. Kita kena bersikap toleransi terhadap orang yang berada di bawah. Okey, jadi pelajar, kita ada 5 kata kunci utama. Kita cuba ulang balik. Yang pertama apa dia? Ulang balik. Yang pertama apa dia? Adil. Bagus. Yang kedua? Tegakkan syariat. Yang ketiga? Sistem pentadbiran. Yang keempat? Infrastruktur yang lengkap. Yang kelima? Bersikap toleransi. Okey, tahniah. Terima kasih kepada murid-murid yang peka ataupun yang faham tajuk ataupun isi penting. Jadi murid-murid pastikan keluarkan tajuk ini supaya kita mudah untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua, tanggungjawab. Siapa ni yang kedua? Tanggungjawab? Suami. Ya, tanggungjawab suami. Okey, cuba tengok yang pertama. Siapa nak baca ni? Yang pertama ni, siapa nak baca? Saya memberi nafkah kepada anggota keluarga. Okey, bagus. Yang kedua? Memberi didikan agama kepada isteri dan anak. Okey, bagus. Yang ketiga? Memberi perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Bagus. Yang keempat? Layan dan bergaul isteri dan anak dengan baiknya. Okey, bagus. So, kita ada 4 isi ni. Jadi, macam mana kita nak keluarkan 4 isi yang ada ni supaya kita mudah ingat? Senang kata kita mudah ingat. Kalau ditanya dalam soalan, ditanya dalam soalan nanti, kita dah tahu dah. Kalau ditanya, apakah dia tanggungjawab sebagai suami, kita boleh jawab. Kita boleh bagi jawapan dengan baik sebab kita dah tahu kata kunci dia. Okey, cuba kita tengok kata kunci yang pertama tu. Apa kata kuncinya? Memberikan nafkah. Okey, beri nafkah. Bagus. Beri nafkah ni faham tak? Apa maksud beri nafkah? Wang, memberi wang. Okey, selain daripada beri wang? Menyediakan kemudahan keluarga. Ya, bagus. Berikan kemudahan-kemudahan. Seperti apa? Apa contoh kemudahan-kemudahan yang diberikan? Makanan, rumah, kereta. Betul kelengkapan-kelengkapan, contohnya seperti rumah, makan, minum, pakaian itulah maksudnya nafkah yang perlu diberikan oleh suami kepada anggota keluarga. Okey, faham? Bagus. So kata kunci yang pertama memberikan nafkah. Kata kunci yang kedua? Memberi didikan agama. Ya, memberikan didikan agama. Boleh faham didikan agama ni? Maknanya suami mesti memberikan ataupun mengajar isteri tentang agama. Kalau suami tak pandai, macam mana nak beri didikan agama? Macam mana cara? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Suami mungkin boleh ajar isteri dan juga anak-anak pergi mana? Sekolah. Hantar anak ke sekolah ataupun pergi kelas-kelas pengajian, dengar mana-mana kuliah, dengar mana-mana ceramah, ajak isteri dan juga anak-anak. Kalau sekarang ni kita ada banyak kan kuliah-kuliah yang dibuat secara apa? Secara
talian. Secara dalam talian. So, tak ada masalah. Kita boleh dengar kuliah-kuliah yang ada dalam internet kan. Ada banyak kuliah agama yang disediakan oleh para asatizah yang ada di seluruh Malaysia. Jadi kita boleh dengar dan join dengan isteri dan juga anak-anak. Okey, yang ketiga, apa kata kunci yang ketiga? Memberikan perlindungan. Okey, perlindungan dan keselamatan. Okey, faham tak maksud perlindungan dan keselamatan ni? Melindungi keluarga. Itulah. Ya, betul. Lindungi keluarga daripada apa? Syaitan, orang-orang, apa macam-macam lagi. Wah, syaitan kita nak beri perlindungan keluarga kita daripada segala malapetaka atau bahaya bahaya-bahaya yang ada di luar sana. Jadi suami kena pastikan isteri dan juga anak-anak berada dalam keadaan yang selamat. Contoh macam kita nak keluar kan, nak keluar rumah, suami mesti bertanggungjawab. Kenderaannya mesti pastikan dalam kenderaan yang selamat digunakan pakai. Kalau suami nak keluar daripada rumah, mesti pastikan rumah yang nak ditinggalkan tu adalah rumah yang selamat untuk ditinggalkan, untuk didiami oleh isteri dan juga anak-anak. Tu. Kalau isteri dan anak-anak nak keluar, pastikan mereka juga selamat. Okey, dan yang keempat, apa dia yang keempat? Melayan dan bergaul dengan keluarga dengan baik. Okey, layanan yang baik. Okey, yang keempat kata kuncinya layanan yang baik. Layanan yang baik tu macam mana? Sopan, orang sopan. Apa dia? Bercakap dengan sopan. Bercakap dengan sopan, lemah lembut, sentiasa bermesra dengan isteri dan juga anak-anak kan. Sentiasa berkomunikasi, menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Contoh macam ayah dia kena cakap dengan anak dia, cakap benda yang baik kan. Maknanya inilah antara pergaulan antara isteri dan juga anak-anak. Jadi murid-murid, so kita ulang balik, ada berapa tadi Ustazah bagi tahu? Ada 4 kata kunci. Yang pertama apa dia? Memberi nafkah. Yang kedua? Memberikan didikan agama. Bagus. Yang ketiga? Beri perlindungan dan menjaga keselamatan keluarga. Bagus. Dan yang keempat? Layanan dengan baik. Ya, layan dan gaul isteri dan anak-anak dengan baik. Okey, bagus pelajar. Jadi maknanya 4 kata kunci ni tadi pelajar boleh ingat dan keluarkan buat dalam bentuk peta minda. Okey, next kita tengok yang seterusnya. Tanggungjawab siapa yang ketiga ni? Isteri. Ya, tanggungjawab isteri. Okey, seorang siapa nak baca lagi? Okey, cepat-cepat. Tanggungjawab isteri. Seorang baca. Pertama. Okey, baca. Dan menunaikan haknya. Okey, semula. Yang pertama apa dia? Semula. Yang pertama apa? Mentaati suami dan menunaikan haknya. Okey, bagus. Kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Ketiga, memelihara dan mendidik anak. Keempat, mengurus rumah tangga. Ya, bagus. So, kita kat sini ada 4 juga tanggungjawab. Jom kita tengok yang pertama tu. Dia punya kata kunci yang pertama. Kata kunci yang pertama apa dia? Mentaati dan menunaikan mentaati suami. Taat suami. Bagus Yang pertama kata kuncinya kita buat taat suami. Bila kata taat suami tu, tak payah kita isteri dia mesti tahulah taat suami selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kalau suami kata dia perintahkan isterinya untuk tutup aurat, isteri wajib tutup aurat. Kalau suami kata isteri tak boleh keluar rumah melainkan hanya keperluan-keperluan sahaja, maka isteri wajib taat dengan arahan suami selagi mana dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Okey, perkataan yang kedua, kata kunci yang kedua apa? Menjaga maruah diri. Ya, jaga maruah diri. Isteri wajib jaga maruah diri. Maksud jaga maruah diri ni, maknanya kalau nak keluar, isteri mesti memastikan menutup aurat. Jangan keluar dalam keadaan yang, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Keluar dalam keadaan macam mana? Macam mana yang tak jaga maruah diri tu?
Pakai baju tak cukup kain. Pakai baju tak cukup kain. Lagi? Bergaul dengan lelaki yang bukan mahram. Lagi? Tidak menjaga percakapan. Ya, tidak menjaga percakapan, buka aib suami. Macam ni tak baguslah. Jadi isteri yang kedua jaga maruah diri. Kena jaga maruah diri, maruah suami dan maruah keluarga. Jadi bila kata maruah diri tu, isteri mesti menjaga tata susila dan juga sopan santun budi bahasa dia sebagai isteri orang. Okey, boleh faham kata kunci yang kedua, jaga maruah diri. Okey, kata kunci yang ketiga? Memelihara dan mendidik anak. Okey, jaga dan didik anak. Pelihara dan didik anak. Isteri kena jaga dan didik anak lah. Maknanya, kalau anak tu belajar, isteri kena bantu. Isteri kena tunjukkan contoh yang baik. Bagi makan kepada anak-anak, sebut benda-benda yang baik kepada anak-anak. Kalau anak-anak tak faham dalam pelajaran, isteri kena tunjukkan sebagai seorang ibu lah, isteri kena menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Okey? Dan yang keempat apa dia? Mengurus rumah tangga. Ya, urus rumah tangga. Jadi alhamdulillah murid-murid, kita ada 4 kata kunci utama. Yang pertama, ulang balik apa dia? Mentaati suami. Yang kedua? Menjaga maruah diri. Bagus. Yang ketiga? Jaga dan didik anak. Yang keempat? Mengurus rumah tangga. Okey, bagus tahniah. So, kita dapat tahu 4 perkara utama sebagai tanggungjawab seorang isteri. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang keempat. Kita nak tengok ni yang keempat ni. Tanggungjawab seorang pekerja. Adakah yang dah bekerja ni? Adakah yang bekerja ni? Saya nak tanya, adakah yang bekerja sepanjang Ada. PDPR? Ada. Okey. Kalau boleh, ada? Okey, baik. Kalau boleh. Apa dia? Semula tak dengar? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Maknanya murid-murid bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan PDPR di rumah. Tahniah kepada murid-murid kelas Ustazah ni. Okey, kita tengok tanggungjawab pekerja. Tanggungjawab pekerja ni apa dia? Yang pertama. Okey, siapa nak baca? Ustazah dengar suara Izamri tadi tu. Cuba Izamri baca, Izamri. Mengikuti arahan ketua. Bagus. Bekerja dengan penuh integriti. Bagus. Bekerja mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ya, bagus. Melaksanakan tugas dengan sempurnanya. Ya, so ada 4 kat situ kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat. Okey, cuba kita tengok apa isi penting yang kita nak dia buat. Apa kata kuncinya? Okey, yang pertama, kata kuncinya apa? Mengikuti arahan. Ya, ikut arahan. Ikut arahan. Kalau ketua kata pergi kerja masuk pukul 7.30, balik pukul 5.30, jadi kena ikutlah. Jangan masuk pukul 8 atau pukul 9. Ketua kata pergi pukul 7.30, maka kita kena masuk kerja ikut masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada itu. Jangan masuk kerja pukul 9. Atau ketua kata balik pukul 5. Jangan kita balik pukul 3. Contoh. Jadi yang pertama ikut arahan ketua. Yang kedua? Bekerja dengan penuh integriti. Ya, yang kedua kata kuncinya integriti. Apa makna integriti? Dengan penuh hemah. Berhemah ataupun kita kata dengan amanah, jujur dan juga amanah. Integriti ni maknanya jujur dan juga amanah. Okey, tapi dia dalam skop yang lebih luas lah. Yang ketiga, apa kata kuncinya? Bekerja mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ataupun kita ringkaskan ikut SOP. Macam kita sekarang kan. Kita kan keluar sekarang kita ikut apa? SOP. Pakai mask. Kan. Kita nak keluar sekarang kita ikut SOP. Tak boleh keluar suka-suka. Kalau kita nak keluar kita kena gunakan mask. Bila kita dah masuk satu tempat kita kena scan.
main sejahtera, kemudian cek suhu, lepas tu gunakan hand sanitizer, pastikan kita berada dalam keadaan yang jarak, tak boleh dalam keadaan yang dekat. Kita dah biasa dah dengan benda ni. Kalau boleh pakai pelitup muka, kalau tak cukup satu kita boleh pakai pelitup muka 2. Maknanya itu SOP yang kita dah biasa bila kita nak keluar rumah. Begitu juga kalau kita bekerja, kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau kata pergi kerja kena pakai pakaian yang menutup aurat, so kita kenalah pakai. Kalau kata pergi kerja tu ada uniform yang dihaskan untuk pekerjaan tersebut, maka kita guna uniform yang ada. Itu adalah SOP-nya. Ikut prosedur kerja yang ditetapkan. Jangan sesuka hati kita. Ikut ikut suka hati kita je nak buat apa, tak boleh. Kena ada SOP. Okey, dan yang keempat, dia punya kata kunci apa? Melaksanakan tugas dengan sempurna. Okey, laksanakan tugas sempurna. Buat kerja dengan sempurna. Kalau kata contohlah, sebagai seorang murid, kamu ada kerja sekolah yang kamu kena buat. Jadi sebagai pelajar, kamu kena siapkan tugasan tadi dengan sempurna. Kalau macam ustazah, sebagai guru, ustazah perlu memberikan tunjuk ajar kepada murid-murid. Jadi ustazah perlu mengajar dengan sempurna, supaya murid dapat faham apa pelajaran yang diajar atau pelajaran yang kita pelajari pada hari tersebut. Okey, jadi ustazah harap murid-murid boleh faham. Kita cuba ulang balik apa tanggungjawab pekerja secara ringkas. Kata kuncinya, apa dia yang pertama? Mengikut arahan. Ya, yang kedua? Bekerja mengikut prosedur. Okey, yang ketiga? Integriti. Integriti. Yang ketiga? Bekerja mengikut prosedur. Yang keempat? Laksanakan tugas. Laksanakan tugas sempurna. Jadi murid-murid ingat dia punya kata kunci tu, insya-Allah murid-murid boleh faham. Okey, kita tengok yang terakhir. Ini adalah tanggungjawab seorang anak. Okey, kalau kita tengok tanggungjawab anak ni murid-murid, ada 4 juga. Okey, apa tanggungjawab anak? Yang pertama, siapa nak baca tanggungjawab anak ni? Okey, baik semula. Kita tengok yang pertama. Apa dia yang pertama? Berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Bagus. Yang kedua? Sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Bagus. Terusnya? Sentiasa mendoakan mereka. Okey, next. Sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa dalam menyambung silaturahim dengan mereka. Okey, terima kasih. Alhamdulillah murid-murid. So ada 4 juga tanggungjawab sebagai seorang anak. Okey, kita tengok kata kunci yang pertama. Apa yang kita nak keluarkan dalam tajuk tu? Kata kunci yang pertama apa dia? Berbakti kepada ibu bapa. Berbakti kan. Bila kita sebut saja perkataan berbakti, kita dah tahulah kan, sebagai seorang anak kita wajib berbakti kepada ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. So kata kunci yang pertama berbakti kan. Okey, next yang kedua apa dia? Sentiasa membantu mereka. Sentiasa membantu mereka. Bantu. Kata kunci yang kedua membantu. Jadi bila kita kata membantu, kita boleh bina ayat. Sentiasa membantu ibu bapa ketika mereka berada di rumah, ataupun sentiasa membantu ibu bapa apabila mereka memerlukan bantuan kita. Okey, kata kunci yang ketiga? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Maknanya sebagai seorang anak, kita perlu sentiasa mendoakan ibu bapa kita, sama ada mereka ini masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kan? Apa doa kepada ibu bapa? Apa doa ibu bapa? Apa doa yang selalu kita baca untuk ibu bapa kita? Doa yang diajar oleh Nabi, apa dia? Maghfirli. Ya. Walidayya. Ya. Warhamhum kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh ya murid-murid. Rabbighfirli Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dan rahmati kedua ibu dan ayah kita. Okey, dan yang terakhir sekali, apa kata kunci yang terakhir?
Berbuat baik. Ya, buat baik. Buat baik pada ibu bapa. Jadi murid-murid, bila kita dapat kata kunci ni, contoh yang pertama berbakti. Kata kunci yang kedua membantu. Kata kunci yang ketiga mendoakan. Dan kata kunci yang keempat ialah berbuat baik. So, murid-murid boleh membina perkataan ataupun ayat dengan lebih jelas. Sebab murid-murid dah pun mendapat kata kunci daripada tajuk pelajaran ataupun isi kandungan pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi murid-murid boleh faham tak hari ni? Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, terima kasih. Baik, kita tengok sikit lagi. Pengajaran hadis. Kita tengok sikit lagi pengajaran hadis. Okey, ada nampak tak tu? Yang Ustazah warnakan merah tu kan? Pengajaran hadis. Dalam tajuk pelajaran hadis yang kita belajar ni, tentulah ada pengajaran yang kita nak belajar. Pengajaran ni sesuatu yang kita akan dapat daripada hadis yang kita belajar hari ni. So, pengajaran kat situ ada tulisan warna merah. Kalau pelajar nak tahu, pengajaran ni mesti ada berapa? Mesti ada berapa dia punya formula dia. Siapa boleh ingat? Ada berapa formula untuk mengetahui pengajaran hadis? Ada? Ada berapa formulanya? Dua? Ada berapa? Saya boleh jawab. Ada berapa formulanya? 2 ke 3 ke 4? Ada berapa? 4. Pengajaran hadis. 3. Okey, bagus. Ada 3. Apa jawapan yang pertama? Yang pertama perlu ada apa? Kita hendaklah. Kita hendaklah tu apa? Perlu ada pendahuluan. Yang kedua, perlu ada isi. Yang ketiga, huraian. Bagus. Perlu ada pendahuluan, isi dan juga huraian. Tu kena ingat tu murid-murid. Bila kita nak jawab soalan pengajaran, perlu ada 3 perkara ni. Mesti ada pendahuluan, mesti ada isi dan juga mesti ada huraian. Jadi ketiga-tiga ini perlu perlu ada ketika kita nak menjawab soalan hadis, soalan pengajaran. Okey, cuba baca. Siapa nak baca yang pertama tu? Siapa nak baca yang pertama tu? Pengajaran hadis. Menyadari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, bagus. Jadi tengok yang pertama. Mana pendahuluan? Mana yang disebut sebagai pendahuluan? Kita hendaklah. Ya, betul. Kita hendaklah. Itu adalah pendahuluan. Isinya yang mana? Mana isinya? Menyadari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin. Ya, huraiannya yang mana? Yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, bagus. Pandai. Yang kedua. Cuba kita tengok yang kedua. Siapa nak cuba? Siapa nak baca yang kedua ni? Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adilnya dan amanah. Okey, yang mana satu pendahuluan? Kita hendaklah Okey, yang mana isi dia? menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin Okey, yang mana huraian? dengan adilnya dan amanah. Bagus, tahniah. Baguslah murid-murid ya. Okey, next yang seterusnya yang ketiga. Okey, siapa nak cuba yang ketiga? Kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yang dalam Ustazah punya slide ni, yang ketiga ni. Nampak tak Izamri? Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar kekal harmoni. Okey, bagus. Yang mana pendahuluan? Kita hendaklah Okey, isinya? bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga Okey, huraiannya? agar kekal harmoni. Okey, bagus tahniah. Okey, kita tengok. Ada lagi tak? Ada lagi tak pengajaran hadis? Okey, ada lagi satu. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba ni? Okey, tak apa. Cepat. Siapa? Orang yang sama pun boleh. Yang keempat. Kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbatas. Okey, yang mana satu pendahuluan Aizat? Kita
Kita hendaklah Isinya? berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia. Okey, yang kerana tu jadi apa? Huraian. Huraiannya apa? Kerana jasa mereka tidak terbalas. Okey, Alhamdulillah. Jadi murid-murid dapat pun faham bagaimana cara untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan pengajaran hadis. Okey, kita tengok yang terakhir dalam tajuk pelajaran kita hari ni. Kita nak tengok yang terakhir, penilaian. Ustazah nak bagi penilaian. Soalan nombor 3 tu murid-murid. Tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tu adalah soalan kebat. Okey, soalan nombor 3 tu soalan kebat. Cuba murid-murid tengok soalan kebat. Okey, Ustazah bacakan soalan tu. Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti kepada ibu bapa. Huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. Okey, Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti kepada ibu bapa. Huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. Okey, macam mana nak jawab? Okey, kita tengok sekejap. Okey, nak jawab soalan kebat, murid-murid perlu ada apa yang pertama? Isi. Ya, bagus. Yang kedua? Huraian. Yang ketiga? Huraian lengkap. Dan yang keempat? Kesimpulan. Okey, bagus. So, kita tengok macam mana cara nak jawab tu. Macam mana cara nak jawab. Okey, seorang tolong bacakan. Cuba bacakan, Aina. Macam mana cara nak jawab soalan kebat? Sebagai seorang anak, kita hendaklah sentiasa mendoakan kedua ibu dan bapa. Hal ini supaya Allah mengampunkan dan merahmati mereka. Contohnya, mendoakannya setiap kali selesai menunaikan solat. Kesimpulannya, sebagai seorang anak, kita hendaklah sentiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa supaya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Jadi murid-murid, Ustazah ada warnakan tu, warna merah kan? Cuba kita tengok sikit. Sebagai seorang anak, kita hendaklah. Itu apa tu? Bermula daripada kita hendaklah sentiasa mendoakan kedua ibu dan bapa. Itu apa tu? Isi. Bagus. Kemudian huraian ni yang mana, Aina? Hal ini supaya. Hal ini supaya sehingga merahmati mereka. Okey, kemudian yang ketiga tu apa? Contoh. Contohnya tu Huraian apa? lengkap. Okey, Huraian huraian lengkap. Dan yang akhir tu apa? Kesimpulan. Ya, bagus. So, bila murid-murid nak jawab soalan bahagian kebat, soalan kebat ni soalan aras tinggi, kebat. Jadi murid-murid perlu ikut cara dan kaedah yang Ustazah ajar. Jadi murid-murid, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke bahagian akhir pelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah harap murid-murid boleh menulis semula jawapan kebat yang Ustazah bagi tadi dalam buku latihan. Tulis semula. Kerja yang kamu kena buat ialah salin semula soalan tadi. Soalan nombor 3. Kemudian tulis semula jawapan kebat yang ada dalam perbincangan kita pada hari ini. Dan murid-murid bolehlah hantar dalam channel Tugasan Pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi untuk akhir sekali, marilah sama-sama kita membacakan doa tamat pelajaran. Jadi Ustazah minta seorang pelajar untuk bacakan doa tamat pelajaran. Okey, seorang murid tolong bacakan doa. Okey, siapa nak baca? Seorang murid tolong bacakan doa. Okey, Aizat tolong baca doa, Aizat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustazah harap murid-murid sentiasa ceria dan gembira di rumah sana. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama meneruskan pembelajaran walau di mana saja kita berada. Baiklah murid-murid, semoga bertemu lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.